guys, bersama saya lagi dalam Alright Ngepet Channel. Kehebatan geng-geng sapu bersih sebersihnya akhirnya semakin terlonde satu demi satu, sahabat-sahabat semua. Walaupun ya antara slogan yang terkenal mereka gunakan kononnya kami bersih, PN bersih, pemimpin bersih. Akhirnya apa yang berlaku? Sapu bersih, sahabat-sahabat semua. Jadi hari ini Lokman Adam yang membalun dan juga membongkarkan siapa sebenar yang menjadi kaki sakal, menjadi kaki bersih dan sebagainya. Jadi menarik untuk kita tonton ya, apakah kenyataan terkini daripada Lokman Adam. Tapi sebelum itu jangan lupa juga untuk terus support Alright Ngepet Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. Mari kita ikuti berita gempa ataupun tonton video daripada Lokman Adam ini. Prihatin terhadap nasib yang menimpa umat Islam di Palestin. Saudara, malam ni saudara kita dikejutkan dengan 18 pertuduhan baru ke atas Wan Saiful Wan Jana Wibawa. Sebelum ni tuan-tuan 6.9 juta ringgit sebelum ni. Hari ini Wan Saiful saudara dikenakan di bawah 18 pertuduhan berhubung dengan dana berjumlah 6 juta ringgit. Saudara, begitu juga yang kita fahami Adam Radlan yang juga merupakan timbalan pengurusi ataupun timbalan ketua Bersatu di Segambut juga telah pun dikenakan pendakwaan di bawah Anti-Money Laundering Act yang melibatkan dana bernilai RM500,000. Ini baru orang-orang yang dekat dengan Muhyiddin. Kita tengah tunggu. Begitu juga dengan menantu Muhyiddin Yassin yang sampai hari ini tidak lagi kesampaian. Kita duk tunggu, dia tak balik-balik. Jadi dia tak balik, tiba-tiba kita tengok Muhyiddin pula nak minta pasport tuan-tuan, nak pergi ke luar negara. Itulah bila kita ketika ada kuasa kita menzalimi orang lain, kan? Mungkin orang lain tu tak sempat nak melakukan kezaliman ke atas diri kita. Akhirnya tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi kifarah, cash. Apa yang dia buat pada orang, akhirnya dia yang menghadapi perkara-perkara yang berlaku hari ini. Kemudian yang seronoknya Cikgu Bat. Cikgu Bat tuan-tuan mengeluarkan kenyataan. Apa kenyataan yang dikeluarkan oleh Cikgu Bat? Cikgu Bat kata Wan Saiful Wan Jan seorang yang berani dan tidak korup. Itu sebabnya dia tidak jadi macam MP Kuala Kangsar. Dia kata MP Kuala Kangsar korup. Dan Wan Saiful Wan Jan tidak korup dan berani lawan. Itu sebab dia didakwa. Jadi dalam erti kata lain saudara, hari ini Cikgu Bat mengesahkan bahawa Datuk Seri Najib Tun Razak, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, Datuk Seri Ahmad Maslan, Datuk Tan Sri Syaril Samad, Tengku Adnan, Tengku Mansur, begitu juga dengan Datuk Seri Rahim Aziz Rahim, Datuk Seri Bong Mokhtar. Mereka ni semua tidak korup kerana mereka tidak lompat parti. Sebenarnya dia nak ceritakan zaman Muhyiddin jadi Perdana Menteri, zaman Mahathir jadi Perdana Menteri, kan? Benda itulah, pendakwaan-pendakwaan terpilih itulah yang berlaku ke atas pemimpin-pemimpin UMNO bila mana mereka tidak mahu melompat. Jadi dia ingat benda yang sama kita buat macam dia. Inilah dia Cikgu Bat tuan-tuan. Dia bila dia cakap tu dia lupa tengok cermin diri sendiri. Last kali akhirnya dia mengesahkan bahawa Datuk Seri Najib, Datuk Seri Zahid dan pemimpin-pemimpin UMNO yang lain sebenarnya tidak korup. Mereka didakwa kerana mereka tidak tunduk dengan Bersatu, tidak tunduk dengan Mahathir, tidak tunduk dengan Muhyiddin Yassin. Inilah mesej yang nak disampaikan oleh Cikgu Bat. Dalam banyak-banyak
ayat yang keluar daripada mulut Cikgu Bat, yang ini je tuan-tuan yang boleh pakai. Yang ini je boleh pakai. Itu pun sebab kebodohan dia. Dia tak sedar bila dia cakap macam tu, ianya mengesahkan apa yang berlaku zaman mereka memerintah, tuan-tuan. Zaman Mahathir dan Muhyiddin memerintah, memang pemimpin-pemimpin UMNO telah berhadapan dengan pendakwaan terpilih, telah diugut seperti kata Cikgu Bat, kan? Orang macam Mustafa Muhammad, orang macam Mas Ermiati, walaupun nama juga tersenarai sama macam Tok Mat Maslan dan juga Tan Sri Syaril, tetapi akhirnya mereka tidak didakwa. Nama Mustafa Muhammad hilang, nama Mas Ermiati pun hilang daripada senarai orang yang nak didakwa oleh pihak SPRM berhubung isu dana 1MDB. Tiba-tiba bila mereka melompat, mereka jadi ahli parlimen bebas dan kemudian masuk bersatu, mereka disucikan oleh lembu-lembu suci macam Cikgu Bat ni. Tuan-tuan. Okey. Jadi malam ni kalau ada sesiapa nak bertanya soalan, silakan. Talian dibuka di talian 019-481-9495. Siapa-siapa ada soalan-soalan boleh ajukan soalan anda di talian 019-481-9495. Kalau TikTok dia nak naik pun boleh. Kalau ada sesiapa nak tanya di TikTok, tadi ada orang naik tapi cepat sangat. Okey. Soalan studio Awal dulu. sangat. Ya, soalan studio. Okey, Tok. Selain dua nama yang Tok sebut ni kan. Ya. Sebelum ni ada kes setiausaha politik Menteri Kanan. Dan SPRM juga hari ni keluar kenyataan bahawa menteri itu pun dipanggil untuk itu sebab mulut celupa Razi Jidin kan. Dia duk kata macam-macam kat PMX kan. Last kali netizen yang marah dengan tindakan biadab dia menghina PMX, akhirnya netizen membuka cerita tentang dana untuk buku-buku Jekov. Sepatutnya berapa juta? 18 juta. Last kali menjadi 80 juta. Kaya. Duk cakap banyak. Last kali setiausaha politik dia kena tangkap. Kemudian Tokey pula tu, buku Jekov, buku agama ni kan, bagi kat Tokey pula yang mencitaknya. So lepas ni bersiap sedialah Razi Jidin pula yang akan dipanggil oleh pihak SPRM. Okey, silakan. Okey, Tok. Soalan lain. Tok rasa kan dengan pendakwaan-pendakwaan macam ni, tak nampak ke optik atau imej kerajaan kita ni umpama buruk tu, Tok? Saya tak nampak benda ni buruk. Sebab masalahnya, kalau misalnya SPRM sudah buat kerja, sudah buat siasatan, tiba-tiba kerajaan menegah SPRM daripada melaksanakan tugas dan tanggungjawab dia, lebih baik kita tutup je SPRM ni. Apa tujuan kita kekalkan SPRM? Apa tujuan kewujudan SPRM? Apa tujuan Badan Pencegah Rasuah kita bebaskan zaman Pak Lah menjadi Suruhanjaya Pencegah Rasuah? Apa tujuannya? Tujuannya supaya mereka boleh melakukan siasatan dengan bebas tanpa mengikut telunjuk orang politik. Biar dia siasat. Biar dia siasat. Kalau dia dapati perlu didakwa, dakwalah. Apa nak takut? Ambil contoh, Cikgu Bat pun cakap, mereka ni tidak kau tim. Dia kata Wan Saiful Wan Jan berhadapan dengan mahkamah. Datuk Zahid pun kira hebat lah. Dia berhadapan dengan mahkamah 5 tahun lebih turun naik mahkamah. Maknanya kalau ikut teori Cikgu Bat ni, maka memang Datuk Zahid ni pertama sekali dah didapati oleh mahkamah bersih. Bukan dibersihkan macam cara ketika dulu setengah-setengah pemimpin mereka dibersihkan, walaupun video tu terang-terang bersih, tak ada sama langsung, itu pun dikatakan kabur kan. Tapi itulah orang yang diikut oleh Cikgu Bat, iaitu Azmin Ali. Lepas ni
Siapa? Tunggu tunggu tuan-tuan. Banyak lagi dalam senarai saudara. Kalau tidak ada orang menghalang pihak SPRM menjalankan tugas dia, insya-Allah kita akan tengok orang macam Anwar Musa akan kena, orang macam Syahidan Kasim pun boleh kena, orang macam siapa lagi? Geng-geng PAS ni pun boleh kena, kan? Tunggu je. Tunggu dan lihat. Drama belum bermula, tuan-tuan. Okey. Okey tu. Baru ni kecoh dekat media sosial kan berkenaan dengan Saifuddin Nasution ni, Menteri Dalam Negeri kita ni, menikahkan atau mendaftarkan pasangan bukan Islam ni. Komen. Okey, dia cerita dia macam ini. Itu sambutan Jubli Intan. Jabatan Pendaftaran Negara. Sebenarnya setiap tahun memang ada majlis ni. Setiap tahun memang ada majlis ni. Sebenarnya Datuk Seri Saifuddin selaku Menteri Dalam Negeri memang ada tauliah. Bukan setakat Menteri Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri, Ketua Pengarah JPN, Timbalan Ketua Pengarah JPN, Pengarah Bahagian Perkahwinan JPN, kemudian pengarah-pengarah negeri, kemudian pegawai-pegawai di bahagian dia dipanggil Timbalan Pendaftar, Timbalan Pendaftar Perkahwinan. Mereka semua ada kuasa untuk menikahkan. Tapi janganlah salah anggap. Bukannya Datuk Seri Saifuddin ini melakukan ritual agama. Dia bukan buat ritual agama ataupun membuat ritual seperti mana adat resam orang Hindu ke ataupun orang India ke ataupun orang Cina ke, tidak. Kan? Kena faham, orang India dia kahwin cara dia. Dia ikat tali, lepas tu dia keliling api tu. Itu ritual dia. Kan? Tetapi orang Cina pun ikut dia punya cara. Tapi last kali mereka kena pergi ke Jabatan Pendaftaran Negara untuk daftarkan perkahwinan. Yang ini yang ketika majlis Jubli Intan ni, acara menikahkan pasangan terpilih diadakan, maka Datuk Seri Saifuddin dia merasmikan perkahwinan sivil. Ini dipanggil perkahwinan sivil. Bukan mengikut adat resam orang Hindu, orang Tionghoa ataupun adat resam agama. Tak ada sebarang ritual agama. Tidak ada sebarang ritual agama ataupun ikut adat resam. Tidak. Mereka ni ada kuasa, ada tauliah untuk mendaftarkan perkahwinan. So bila dia mendaftarkan tu kan, mengikut Akta 124, memang dia tanya, adakah kamu menerima pasangan kamu ni sebagai suami? Isteri pun jawab, ya. Lepas tu dia tanya dengan suami, adakah kamu menerima pasangan ni sebagai isteri? Macam tu je. Kan? Sah, okey. Dia daftarkan lah. Faham tak? Bila ialah kita ni, musuh kita ni walaun. Bila tiap-tiap tahun benda ni berlaku, maknanya masa Muhyiddin pun ada, masa Hamzah Zainuddin ada video lagi. Ada video lagi. Saya dah sebarkan dah. Kan? Video Hamzah Zainuddin. Bila time geng diorang yang menikahkan je, tak ada masalah. Jangan UMNO, jangan PKR, jangan DAP, jangan Amanah. Terus jadi satu kesalahan. Inilah mentaliti walaun ni. Okey? Okey tu. Okey, clear sebab ada satu saya ambil ucapan dia katakan mungkin Datuk Seri Saifuddin ni lari daripada agama dan sebagainya. Tak ada. Okey. Dan pegawai-pegawai yang ada tauliah ni pun orang Melayu, orang Islam juga ada. Kan? Itu hanya mendaftarkan perkahwinan, bukan dia menikahkan mengikut adat orang, mengikut agama orang Hindu atau mengikut agama orang Cina, Buddha, tak ada. Bukan. Okay. Mendaftarkan perkahwinan sivil dipanggil. Okey? Okey tu. Ahli Parlimen Pasir Putih Perikatan Nasional Zawawi mengeluarkan kenyataan yang beliau ni hari-hari mendoakan kejatuhan kerajaan perpaduan di bawah pentadbiran Anwar Ibrahim. Ya, alhamdulillah lah. Kita ucap terima kasih kepada
manusia-manusia yang berhati busuk macam Zawawi, kan? Dan alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana sehingga hari ini doa Zawawi ini sentiasa tidak dimakbulkan. Sentiasa tidak dimakbulkan. Kalau dimakbulkan doa dia tu ataupun doa dia mustajab, kan? Dah dimakbulkan, dah jatuh dah PMX ni. Tapi macam-macam dia orang cuba. Dia orang cuba menjadi kerengga, kan? Tak menjadi-jadi, kan? Bila buat pilihan raya negeri tak ada kaitan dengan pusat, dia orang kata kita mesti menangkan PAS, menangkan Perikatan Nasional, kita akan tukar kerajaan. Ada jadi? Tak ada. Bila pilihan raya di Pulai dan juga di Simpan Jeram, mereka kata kita kena menangkan calon daripada Perikatan Nasional. Kalau berjaya tukar ni, kita boleh tukar kerajaan. Kita nafikan 2/3. Ada jadi? Tak ada. Tak ada. Kan? Pelangai pun dia buat benda yang sama. Kan? Kita boleh tukar kerajaan pergi Pahang. Kerajaan pergi Pahang tak dapat. Kerajaan pusat pun tak dapat. Melopong je memanjang dia orang ni. Itu yang dia orang susah hati sebenarnya. Jadi biarkanlah manusia-manusia macam Zawawi ni dalam muka bumi ni banyak yang ada masalah hati, kan? Biarlah dia nak doakan. Dia sebenarnya kalau orang ni akhlak dia mulia, dia takkan doakan benda-benda yang tak baik untuk orang lain, kan? Kurang-kurang dia doakanlah semoga PMX tu diberikan kekuatan hari ini dengan kelantangan dia berhadapan dengan pelbagai ugutan, pelbagai ancaman, kan? Negara pun boleh terdedah dengan ancaman ni, kan? Sebab kita bukan lawan calang-calang orang. Kita lawan dengan Zionis, kita lawan dengan Israel. Dan Israel fully backup by American, fully backup by British government, fully backup by Singapore, India, Singapore, India dan sebagainya. So it's not an easy task. Dan bukan semua orang ada kejantanan untuk menentang kuasa-kuasa besar. Saya semalam dengar ucapan PMX, saya kagum lah, kan? Bagi saya, ucapan PMX semalam ni antara ucapan yang terbaik sepanjang zaman. Ucapan dia yang terbaik sepanjang zaman. Meremang bulu roma. Meremang bulu roma. Meremang bulu roma. Saya ada letak pentas malam, kan? Memang semangat kita dengar dia punya ucapan. Itu baru balik tau. Orang biasa baru balik daripada luar negara ni jet lag tau. Dia balik-balik je dia terus. Mana energi dia dapat, saya pun saya kagum. Mana tak semua orang boleh buat dah. Dia kalau pergi ke New York pun dia pergi sekejap. Sampai pukul 3 pagi terus meeting, kan? Program. Sampai ke petang program. Pagi tu kena ada program lagi. Pergi ke sana, lepas tu dia satu hari dia. Kalau macam kita kalau pergi ke London, kita tunggulah 3-4 hari kurang-kurang. Betul tak? Dia sampai je meeting, balik. Pergi sana, meeting, balik. Umur 76 tahun tau. It's not easy lah. Bukan semua orang boleh buat. Superman pun saya rasa Superman kalau tengok dia pun Kena tanya tips tu. pening kepala. Mana kau dapat energi ni? Okey tu, Hadi Awang dekat Parlimen semalam sangat bengis tu. Dia menegaskan. Dia bengis ke bengap? Dia cakap dia menegaskan supaya kerajaan ni lebih pekeh dan tegas terhadap undang-undang syariah dan Islam. Komen saya simple dia. Mana pergi RUU 355? Hari ni sudah jadi REE Fonusi. Dah tak ada dah RUU 355. Kemudian kita nak tanya dia, mana pergi hudud dia? Dah tak ada dah. Mana pergi amanat Haji Hadi? Apa yang Haji Hadi cakap terhadap Mahathir? Apa sudah jadi? Hari ni kita lihat Mahathir sudah disucikan oleh Haji Hadi. Jadi bagi saya lah, manusia macam Haji Hadi ni, dia cakap apa pun masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Kita tak payah ambil endah, kerana ini orang yang tidak ada prinsip. Tak ada prinsip langsung. Dia cakap ikut sedap dia cakap ikut siapa depan dia.
Kalau depan dia tu nak jawapan A, maka A lah dia. Kalau depan dia tu nak jawapan B, maka B lah dia. Dan dia pun membuat keputusan berdasarkan keputusan itu menguntungkan kawan-kawan dia, parti dia ataupun tidak. Kalau sesuatu isu tu bila melibatkan pemimpin-pemimpin yang dekat dengan dia, maka benda yang halal, benda yang haram pun boleh jadi halal. Tapi kalau benda tu berlaku ke atas musuh-musuh politik dia, benda yang halal pun dia jadi haramkan. Inilah Haji Hadi. Sedih sikit lah sebab apa ni, PAS terpaksa masih lagi mengekalkan Haji Hadi sebagai apa ni presiden. Kemudian saya nak beritahu sebanyak 1.9 bilion diperuntukkan bagi pengurusan dan pembangunan hal ehwal Islam dalam belanjawan 2024. Meningkat 400 juta. Meningkat 400 juta, dulu 1.5 je. Itu pun ada lagi orang kata Islam terancam di bawah pemerintahan PMX ni. Pakai otak dah fikir. Kita bukan orang bodoh tuan-tuan. Kita orang yang bijaksana, kita boleh menilai. Itu pun ada juga orang kata bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim ni boneka Israel. Cubalah korang fikirlah, gunakanlah otak yang waras. Sampai isteri dia pun dikatakan ada hubungan dengan Israel dan sebagainya. Padahal isteri dia menghadiri, ikut Datuk Seri Anwar, menghadiri perhimpunan UNGA ataupun perhimpunan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, United Nations General Assembly, itu dipanggil UNGA. So bila dia ikut, maka semua isteri-isteri ketua negara ni, mereka adakan perjumpaan. Lepas perjumpaan mestilah ambil gambar. Bila ambil gambar, isteri Benjamin Netanyahu, Presiden Israel pun ada. Takkanlah kerana ada Benjamin Netanyahu punya isteri, maka Kak Wan nak kena tinggalkan majlis ambil gambar. Kan? Cubalah fikir logik sikit. Kan? Ketua-ketua negara pun ambil gambar juga. Ada pula Benjamin Netanyahu kat situ. Adakah semua negara-negara Arab, negara Afrika yang memboikot ucapan daripada wakil Israel tu, bila mereka ambil gambar ketua-ketua negara tu, bermakna mereka ni menyokong Israel? Fikirlah sendiri. Hari ni apa yang dilafazkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ni tuan-tuan, sangat berbahaya tuan-tuan. Bukan hanya pada diri dia. Itu sebab saya percaya kalau setakat ancaman-ancaman daripada Israel, daripada Amerika ke mana-mana, tak mustahil. Memang boleh berlaku. Belum lagi tekanan terhadap ekonomi kita. Kita tengoklah mata wang kita. Kita tengok mata wang kita. Itu pun memainkan peranan juga. Ini belum lagi selepas ini. Bila terlalu lantang, kita juga boleh berhadapan dengan sanction-sanction tertentu. Kita tengok Kesatuan Eropah pun dah mula nak buat macam-macam ugutan ke atas PM kita. Sepatutnya kita sebagai rakyat Malaysia ni, hari ni bila kita ada seorang Perdana Menteri yang berani untuk mempertahankan umat Islam dan mengambil ikhtiar dan usaha bersungguh-sungguh berjumpa dengan negara-negara Arab, cuba bantu satukan negara-negara Arab ini. Negara Arab ni selama hari ni tuan-tuan, mereka ni berjiran dengan Palestin pun ramai yang tak ambil pot pun, tak ambil endah pun. Dan ramai bila nak bersuara, mereka memikirkan hubungan baik mereka dengan Amerika, mereka memikirkan hubungan baik mereka dengan British, mereka memikirkan hubungan baik mereka dengan Perancis, mereka memikirkan hubungan baik mereka dengan Israel, hubungan dagangan. Jadi ramai tak bersuara sebelum ni. Tetapi hari ni kita tengok Saudi ni tuan-tuan, Saudi ni cukup rapat dengan apa ni, dengan Amerika ni. Hari ni Saudi pun lantang tuan-tuan. Kalau macam Turki ni kita tahulah, memang konsisten daripada dulu. Negara-negara lain macam Qatar, ini memang daripada dulu konsisten. Tapi
PMX juga memainkan peranan tuan-tuan dalam menyatukan bukan setakat umat Islam di kalangan rantau-rantau kita ni ASEAN. Dia pergi ke GCC kan. Dia dapat mengadakan pertemuan-pertemuan dengan pemimpin-pemimpin kesatuan Teluk Arab ni kan. Dan nampak hari ni negara-negara OIC khususnya mereka macam dah bersatu hati untuk mempertahankan Palestin ni habis-habisan. Alright guys, itu dia satu pencerahan daripada Lokman Adam. Pertamanya, bagaimana kes-kes rasuah, pengubahan wang haram akhirnya terbongkar satu demi satu, khususnya pembangkang. Dan kita melihat bagaimana Lokman Adam juga membalun setiap mereka yang terus-menerus menabur fitnah. Kalau sebelum ini Datuk Seri Perdana Menteri kita menjadi sasaran, tetapi kerana Datuk Seri tidak melayan mereka semua, akhirnya mereka mengalihkan perhatian kepada Datuk Seri Wan Azizah dan juga Datuk Seri Saifuddin Nasution. Sedangkan skrip yang dibaca itu adalah skrip yang sama daripada tahun-tahun sebelum ini, sahabat-sahabat semua. Saya sendiri apabila saya mendaftarkan perkahwinan saya di GPN, itu adalah skrip yang digunakan oleh pegawai yang mendaftarkan perkahwinan. Jadi sebab kita tahu kita yang bukan Melayu dan juga bukan beragama Islam harus berdaftar di Jabatan Pendaftaran untuk perkahwinan. Jadi merekalah yang membacakan dan bertanya adakah anda setuju atau tidak kami katakan setuju untuk berkahwin, untuk menikah, untuk mendaftarkan perkahwinan kami di Jabatan Pendaftaran Negara. Tapi hari ini walaupun sebelum ini juga dilakukan oleh Hamzah Zainuddin, tetapi mereka mendiamkan diri apabila perkara dilakukan oleh menteri di dalam kerajaan perpaduan hari ini. Mulailah mereka menabur fitnah seperti meraung mereka mengatakan hancurlah negara kita. Negara kita sudah jadi liberal dan sebagainya. Berbagai tuduhan yang dilemparkan sahabat-sahabat semua. Sampai mereka tidak ingat bahwa dosa itu fitnah itu adalah satu dosa besar. Itu antara kenyataan daripada Mufti Pulau Pinang. Terima kasih, itu pandangan saya sahabat semua. Kiranya anda mau berikan sebarang komen, anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Dan juga izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian je daripada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.